Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Mandi yang disunatkan, muka surat 28. Jenis mandi yang disunatkan ada 17. Pertama, mandi sebelum solat Jumaat. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Wa li Muslim, "Idza arada ahadukum an ya'tiya." Ini an ya'tiyal jumu'ata falyaghtasil. Maksudnya, apabila seseorang di antara kamu ingin solat Jumaat, dia hendaklah mandi terlebih dahulu. Dalam riwayat Muslim, apabila seseorang di antara kamu ingin berangkat menuju ke solat Jumaat. Dalil yang memberi pemahaman bahawa mandi tersebut sebelum solat Jumaat tidaklah wajib ialah hadis Tirmizi, "Man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasal fal ghuslu afdal." Barang siapa yang berwuduk untuk solat Jumaat, maka dia telah mengamalkan sunnah, dan itu sebaik-baik sunnah. Sesiapa yang mandi, maka mandi lebih baik, lebih utama. Kedua, mandi pada hari Aidil Fitr dan Aidil Adha. Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahawa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mandi pada hari Aidil Fitr sebelum berangkat solat. Mandi pada hari raya Aidil Fitr sama hukumnya dengan mandi pada hari raya Aidil Adha. Ketiga, mandi sebelum solat istisqa. Keempat, mandi sebelum solat gerhana bulan. Kelima, mandi sebelum solat gerhana matahari. Saya di sini iaitulah Profesor Dr. Mustafa Bugha, ya. Dia berkata belum menemui dalil naqli perihal kesunahan tiga mandi ini. Kemungkinan para ulama berpandangan akan kesunahannya berdasarkan dalil qiyas terhadap solat Jumaat dan solat Aid, yakni solat hari raya, sebab semuanya sama-sama disyariatkan untuk dikerjakan secara berjemaah dan orang-orang yang diperintahkan untuk berkumpul menghadirinya. Keenam, mandi setelah memandikan jenazah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Orang siapa selesai memandikan jenazah, dia hendaklah mandi,
Dan sesiapa yang ikut menghantarnya kubur ke kubur hendaklah berwudu. Perintah Nabi SAW di atas tidak bererti wajib. Berdasarkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumu. Kamu tidak diwajibkan mandi setelah memandikan jenazah. Mandi orang kafir yang baru memeluk Islam. Abu Daud At-Tirmizi meriwayatkan dari Qais bin Asim radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam. Setelah menyebutkan hadis ini, Tirmizi menambah, para ulama hendaklah jika menjumpai orang yang baru memeluk Islam, mereka menyuruhnya mandi dan membersihkan pakaiannya. Mandi di sini tidak wajib, kerana Rasulullah SAW tidak memerintahkan semua orang yang baru masuk Islam supaya mandi. Ke-8, mandi setelah sembuh dari penyakit gila. Ke-9, mandi setelah sedar dari pengsan. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, satu ketika saat Rasulullah SAW sakit, baginda bertanya, apakah orang-orang telah salat? Kami menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka menantimu. Baginda menunjukkan, tuangkan untukku air di dalam bekas. Maka kami pun melaksanakan perintahnya dan baginda mandi. Setelah itu baginda berusaha untuk bangkit, namun jatuh pengsan kembali. Setelah beberapa waktu baginda sedar. Sembuh daripada penyakit gila sama hukumnya dengan sedar dari pengsan. Bahkan itu lebih utama untuk mandi. Ke-10, mandi ketika hendak melakukan ihram. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit bahawa dia melihat Rasulullah SAW mengganti pakaian untuk ihram dan mandi terlebih dahulu. Mandi sebelum memasuki kota Mekah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dan ini daripada lafaz Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa setiap kali hendak memasuki kota Mekah, dia selalu bermalam di Zituwa. Pada keesokan harinya, barulah dia mandi dan memasuki kota Mekah pada siang hari. Dia mengatakan bahawa Nabi SAW pernah melakukan seperti itu. 12, mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Imam Malik meriwayatkan di dalam Al-Muwatta dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa dia selalu mandi ketika hendak melakukan ihram dan ketika hendak memasuki kota Mekah dan ketika hendak berwukuf di Arafah. Ke-13, mandi pada waktu mabit di Muzdalifah. Namun menurut pendapat yang lebih sahih, hal tersebut tidak disunatkan. 14, mandi ketika hendak melempar jamarah yang 3. 15, mandi ketika hendak tawaf. Namun menurut pendapat yang biasa dijadikan pegangan, yakni muktamad, mandi sebelum tawaf tidaklah dianjurkan. Mandi ketika hendak melakukan sa'i, mandi sebelum memasuki kota Madinah yang ke-17. Jadi insya-Allah pada malam ini kita menyambung perbahasan selepas daripada perbahasan berkenaan dengan mandi janabah, iaitulah mandi mengangkat hadas besar ataupun dinamakan sebagai mandi wajib. Maka dilanjutkan dengan mandi-mandi sunat. Disenaraikan 17 mandi-mandi sunat. Cuma daripada bacaan kita tadi, ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian dalam 17 ini. Pertamanya, iaitulah perbahasan sebahagian daripada mandi itu
adakah ia wajib ataupun sunat? Jadi di antara mazhab-mazhab Islam ada yang mewajibkan, sebahagian daripada yang disenaraikan di sini. Seperti yang pertama, mandi sebelum solat Jumaat. Kalau ikut dalil seperti wajib, dan memang ada mazhab yang mewajibkan. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, menyebut bahawa mandi ini sunat. Yang keduanya, mandi setelah melakukan jenazah, setelah memandikan jenazah. Ini juga ada sebahagian mazhab mewajibkan. Mazhab kita menyebut bahawa ianya sunat. Dalilnya seperti mewajibkan. Tetapi ada sharif ataupun yang memalingkan daripada makna wajib kepada sunat, menurut fuqaha mazhab kita Syafi'i. Itu yang pertama. Yang keduanya, iaitulah sebahagian yang disenaraikan di sini, termasuk apa yang diberi mulahazah dipanggil, iaitulah perhatian ataupun tempat yang perlu kita berhati-hati dengan kitab kita ini, dengan matan asal, Matnul Ghayati wat Taqrib, ataupun dikenali sebagai matan Abi Syuja'. Kita sebut di muqaddimah dahulu bahawa matan ini matan terlalu tua, kurun ke-5 Hijrah. Qadhi Abi Syuja' hidup tahun 5 Hijrah. Mazhab kita Syafi'i melalui banyak, orang kata, tahzib, tarjih yang berlaku selepasnya. Maka antara matan yang disebut di sini ada yang tidak muktamad, yang diperbetulkan semulalah ataupun diperingatkan bahawa ini tidak muktamad. Antaranya nombor 13, mandi pada waktu mabit di Muzdalifah. Disebut yang muktamadnya tidak ada mandi ini. Dalam mazhab kita Syafi'i tidak ada mandi khusus yang disunatkan untuk mabit di Muzdalifah. Begitu juga mandi untuk tawaf. Yang muktamadnya, bila tawaf termasuklah sa'i lah selepasnya. Tidak ada yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i bahawa dianjurkan mandi sunat sempena tawaf ataupun sa'i. Itu yang kedua lah. Yang ketiga yang kita perasan daripada riwayat-riwayat yang menjadi dalil kepada mandi-mandi sunat ini, diambil daripada As-Sahabiyul Mu'tasi, iaitulah sahabat yang bergelar Al-Mu'tasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, mufti Madinah yang terakhir daripada generasi sahabat, yang terkenal dengan ittiba', orang kata, menjejaki Nabi sallallahu alaihi wasallam secara suri dan hakiki, orang panggil. Dia ni penjejak Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa tandingan. Sehingga dia bukan sahaja jejak, orang kata, dari segi hukum hakam dan syariat. Dia juga jejak Nabi sehingga pada adat. Mandi ni kebetulannya sebahagiannya ialah adat. Mandi ada adat, ada ibadat, ya. Jadi Sayyidina Ibnu Umar dia terkenal menjejaki Nabi khatwah-khatwah, dia panggil. Penjejak Nabi langkah demi langkah. Kalau dia berjalan, mana-mana tempat yang Nabi berlindung berteduh, dia akan berteduh di bawah pohon. Mana-mana perigi yang Nabi mandi, dia akan mandi. Mana-mana tempat yang Nabi duduk, dia akan duduk. Jadi dia bukan saja, orang kata, ikut hukum hakam saja. Tapi mana-mana adat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan turut. Sebab tu dia terkenal dengan Syadaidu bin Umar, orang panggil. Sebahagiannya terlalu ketat, antaranya sehingga terkesan kepada tubuh dia. Ibnu Umar dikatakan di hujung hayatnya buta, ya. Kerana setiap kali ambil wuduk, dia akan basuh mata dia. Dia ni seorang yang terlalu teliti, ketat, orang kata. Dia kata di antara muka kita ialah mata, maka kena ia basuh.
biji mata dia, ya. Akhirnya tak tahan lama, buta mata dia, ya. Ketika tua dia buta ialah ramai orang tua buta. Ramai orang buta ketika tua, tapi buta dia diketahui sebabnya kerana dia basuh mata dia ketika berwuduk. Maka sebahagiannya ditinggalkan, orang panggil. Ditinggalkan Syada'id bin Umar, Rukhas bin Abbas, dan juga Syawaz bin Mas'ud. Tiga kepala sahabat di penghujung generasi. Pertamanya Ibnu Umar di Madinah, banyak kebaikannya. Dia kiblat ilmu, tapi mesti ada kekurangan lah. Kurang dia ialah syada'id, kadang-kadang terlalu ketat. Kemudian di Mekah, Ibn Abbas, mufti Mekah, dia terkenal dengan rukhas, banyak kebaikannya, banyak kesempurnaannya, tapi kurang dia ialah rukhas. Kadang-kadang dia meringan-ringankan, banyak benda ringan telajak di sisi dia, ya. Macam kita belajar bab udhiyah baru ni, sembelihan. Dia kata boleh menyembelih korban dengan ayam, burung boleh belaka, dia kata. Maka itu rukhas, terlalu meringankan, maka tidak diambil. Dan di sana di Iraq ada Syawaz bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud ada di sana, Kufah dan Basrah. Banyak kelebihannya, banyak kesempurnaannya, kiblat ilmu di sana. Tetapi kurang dia ialah Syawaz. Kadang-kadang dia pelik daripada orang, sebabnya dia jauh daripada ijma'at, daripada ijma' para sahabat yang berada di Hijaz, kebanyakannya. Tapi kita tengok sumber kita ni daripada Ibnu Umar, kerana di sinilah kekuatan Ibnu Umar, iaitulah dia penjejak Nabi SAW, daripada urusan besar sehinggalah sekecilnya. Jadi mandi ni kita kata benda kecil, mandi sunat pula, tetapi Ibnu Umar dia ada sumbernya, sama ada daripada perkataan ataupun perlakuan Nabi SAW, sebagaimana selalu kita sebut, iaitu dah daripada rumah Hafsah. Dia di antara orang yang boleh masuk rumah Nabi SAW, duduk di rumah kakaknya Hafsah Ibnu Umar radhiyallahu anha, ummul mukminin. Jadi jenis mandi yang disunatkan, pertamanya mandi sebelum solat Jumaat. Apa tujuan mandi sebelum solat Jumaat? Ni orang Melayu kita keliru, ataupun tak tahulah dia keliru ataupun dia gerak lah. Jadi hak disebut tu mandi tu tak jadi sunat atau tu wajib, ya. Tu mandi wajib. Mandi sunat ialah sebabnya ialah kerana menghadiri sembahyang berjumaat, sembahyang Jumaat. Menghadiri sembahyang Jumaat. Jadi menghadiri sembahyang Jumaat ni, Jumaat sifatnya ijtima', berhimpun, ramai orang. Secara umumnya mana-mana perhimpunan kena mandilah. Apatah lagi perhimpunan wajib, seperti Jumaat, maka sangat digalakkan mandi. Yang kita kata tadi, antara dua mandi di sini yang khilaf ulama sebenarnya, khilaf mazhab. Ada mazhab yang mewajibkan mandi untuk hadir Jumaat. Mazhab kita Syafi'i sunat. Jadi elah ataupun alasan mandi sunat ini ialah kerana ijtima', kerana perhimpunan. Kisahnya, kalau kita rujuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada alasan kenapa Nabi SAW minta supaya sahabat-sahabat mandi hari Jumaat. Kita tahu bahawa Jumaat umat Muhammad SAW tidak seperti Sabtu Yahudi. Sabtu Yahudi adalah hari yang diharamkan bekerja. Hukuman kepada mereka, ya. Mereka memberat-beratkan urusan, maka Tuhan hukum mereka dengan berat syariat. Antara berat syariat mereka ialah haram bekerja. Kita kerja tak haram. Cuma kita nak cuti, tak ada masalah. Kalau beri pilih cuti, daripada hari Ahad, hari lain tu, baik kita ambil Sabtu lah, hari Jumaat lah, kita kata.
Tapi kalau kerja tak haram. Boleh, niaga boleh, berjual beli, tak ada masalah langsung. Hari Jumaat boleh. Sebelum Jumaat boleh, lepas Jumaat boleh, sekejap je tak boleh. Idza nudiya lis-salah, apabila dilaungkan azan untuk sembahyang, itu sekejap waktu haram. Lepas tu fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Selesai sahaja sembahyang, maka bertebaran kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillahi, cari rezeki Tuhan yang banyak melimpah ruah. Wazkurullaha katsira, dalam masa sama ingat kepada Tuhan. Ingat ke Tuhan bukan di sembahyang saja, bukan di masjid saja, di tempat kerja, di pencarian rezeki yang halal. Hari Jumaat diizinkan. Jadi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada kisah sahabat-sahabat dulu, dia kata kanu ya'tunal jumu'ata min a'malihim, mereka datang sembahyang Jumaat daripada tempat kerja mereka. Wa kana lahum rawah, dan setiap orang bawa bau kerja masing-masing, ialah paling kurang bau peluh, bau baju busuk, kemudian lebih daripada itu macam-macam lah. Hak bela unta, bau unta. Hak bela kambing biri, bawa kambing biri bau, Hak duduk pasar pun macam-macam jenis bau lah. Jadi Nabi SAW dengan lembutnya, Nabi kata lawir tasaltum, moleknya kamu balik dulu, balik mandi dulu, mandi kemudian barulah mari semula. Hadis yang kita baca ni hadis Bukhari Muslim juga, idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil, seseorang kamu kalau nak mari Jumaat kena mandi, Nabi kata. Tengok tu, perintah tu jazam, tegas. Sebab itulah ada yang memahami zahirnya, iaitulah wajib. Fuqaha mazhab kita Syafi'i bersama dengan yang lainnya yang tidak mewajibkan, kerana hadis Tirmizi, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat, sesiapa yang berwuduk pada hari Jumaat maka itu terbaik, Nabi kata. Wuduk, tak mandi pun tak apa. Wa man igtasal fal ghuslu afdal, kalau mandi molek lagi lah, Nabi kata. Secara umumnya jangan tinggallah mandi ni. Orang kata di antara adab besar untuk hari Jumaat. Apatah lagi Jumaat ialah raya, bahkan lebih besar daripada raya Adha dan raya Fitrah, raya Idul Adha dan raya Idul Fitr. Kita ni tak cukup raya semua, kita raya sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan raya, tak habis lagi bajet raya. Sebenarnya sebab apa kita tak cukup raya? Sebab kita tidak merayakan Jumaat. Jumaat adalah raya, bahkan dia sebenarnya jauh lebih afdal daripada Idul Fitr. Dia lebih meriah daripada Idul Adha. Ni kisah benar. Jumaat lebih kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disembunyikan Tuhan, tidak dibongkar kepada umat terdahulu, sehinggalah datang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu mencari-cari, tengok 7 hari je dalam seminggu, tak jumpa cari apakah hari yang paling afdal, disembunyikan. Yahudi dia temu hari Sabtu. Yahudi cerdik semua, dekat-dekat dah dia temu, hari Sabtu. Nasara hak sesak barat semua dah jauh sehingga hari Ahad. Tiba-tiba datang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimaklumkan kepada mereka afdalu ayyamil usbu', hari yang paling afdal dalam seminggu, iaitulah hari Jumaat. Dan fadilat dia terlalu banyak, sehingga menjadi dengki Yahudi dan Nasara. Antara kedengkian besar Yahudi dan Nasara ialah adanya kelebihan dalam syariat hari Jumaat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dibongkar kepada mereka, sehingga di kalangan muslimatu ahlul kitab yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Zaid bin Sa'nah, kemudian ni Ka'bul Ahbar dan lainnya, mereka ada soalan. Kalau Abdullah bin Salam, dia pernah tanya Nabi SAW. Dia kata, akulla Jum'ah,
Dia kata Jumaat dengan kelebihan yang kau sebut ini setiap kali Jumaat ke? Dia kata, seminggu sekali ke? Sebabnya kalau dia mari sekali seumur hidup pun terlalu mewah. Kalau dia mari sekali setahun pun terlalu mewah. Tiba-tiba mari tiap-tiap minggu. Kita pula bila barang tiap minggu ni kita buat lebih kurang lah. Kita buat lebih kurang. Sebab mari seumur kita tu. Barulah rasa Jumaat mari pula dah. Jadi kita buat bosan ke Jumaat pula. Jadi hari Jumaat buat hari uduh sekali. Tak nampak raya rasa. Ya? Kalau kau puan hari lain comel semua, hari Jumaat uduh. Pakai busuk, pakai dak bangun. Dia bangun, kosok baju ketuk lelaki. Waktu dia tidur mula. Faham tu? Tak dapur sepah, rumah sepah. Tak tahu mana. Ya? Ni tak tahu mana. Yelah raya-raya ni apa lah. Kita kata Jumaat untuk orang lelaki je. Orang lelaki yelah dia wajib mari Jumaat. Tapi raya ni, kelebihan Jumaat bukan sembahyang Jumaat saja. 1001 kelebihan pada hari Jumaat, 1001 amalan pada hari Jumaat. Hari itu hari raya. Kita tengok tempat ada budaya Islam yang teguh, orang panggil tradisi Islam yang kukuh berdasarkan ilmu dan amal. Ada lagi orang tua lah. Di hari Jumaat memang kena balik rumah tok dia. Mak dia tua tu ada lagi. Kena balik, kalau tak balik kena marah. Dan hari itu dia ni, hari lain ngokon nampak tak boleh bangun. Hari Jumaat segar dia. Seminggu sekali dia bangun. Dia bukhar. Habis dia kasak kemenyang habis rumah dia. Ya? Dia kemah boleh-boleh kemah. Dia masak setakat boleh. Habis cucu dia kupur belaka. Faham tu? Meriah hari Jumaat dia. Segar hari itu. Segar sekali seminggu. Orang tua-tua. Sebab dia tahu ini tradisi Islam yang asil. Orang panggil tradisi Islam yang sebenar. Meraya dan memakmurkan hari Jumaat. Hari sukaria. Hari gembira, hari kemenangan Islam. Bahkan sebenarnya raya-raya ni ialah kerana mengganti agama yang sesat. Kita ada dua jenis agama sesat. Pertamanya dia panggil Ahlul Jahiliyah. Ahlul Jahiliyah orang tak berpegang ke agama mana. Jadi raya dia tak banyak. Dia raya 2 kali setahun saja. Dulunya rayanya nama Nairus dan Mahrajan. Nabi kita SAW tiba di Madinah, masih lagi Arab ingin merayakan Nairus dan Mahrajan. Lalu Nabi SAW menyebut, laqad abdalakumullahu bi khairin minhuma. Tuhan telah tukar Nairus dan Mahrajan sekali setahun ni dengan 2 yang lebih baik daripada Nairus dan daripada Mahrajan, iaitulah Idul Fitr dan Idul Adha. Itu khilafan li ahli jahiliyah, menyalahi raya ahli jahiliyah. Kemudian satu lagi yang lawan Islam, yang berbeza dengan Islam, iaitulah ahlul kitab. Ahlul kitab mereka lebih beragama, jadi raya dia lebih banyak. Dia raya tiap-tiap minggu. Maka Yahudi merayakan hari Sabtu, Nasara merayakan hari Ahad. Kita menyanggahi ahlul kitab, merayakan hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ialah menyanggahi ahlul kitab. Sebagaimana Idul Fitr, Idul Adha menyanggahi dan menyelisihi ahlul jahiliyah. Jadi hari Jumaat jauh lebih afdal, jauh lebih mulia. Maka antara adab yang tidak dapat ditinggalkan ialah mandi hari Jumaat. Pakai secantik-cantik pakaian, memakai sebaik-baik wangian dan sebagainya. Ya. Kemudian mandi hari Idul Fitri, Idul Adha. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa dia mandi. Jadi orang tengok Abdullah bin Umar mandi, apa maknanya? Ni orang sangat tahu bahawa dia tidak melakukan demikian melainkan ittiba'an dan ta'asiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memang dia mencontohi Nabi, menteladani Nabi, menjejaki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ni mauquf, kita kata mauquf, maknanya kelakuan sahabat. Tetapi dipahami bahawa dia mauquf
dia panggil mauquf. Dari segi zahirnya, tetapi dari segi hukum ataupun makna nilaiannya ialah marfu' kepada Nabi SAW. Dia kelakuan sahabat, tetapi mempunyai nilai perbuatan Nabi SAW, kerana diketahui bahawa Abdullah bin Umar dia melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab tu Imam Malik memilihnya. Imam Malik dan kitab Muwatta memasukkannya sebagai hadis, ya. Walaupun diketahui dia mauquf, tetapi mengambil nilai dan semangatnya, dia adalah semangat kenabian, panggil mimishkatin nubuwah, daripada cahaya dan sumbu kenabian. Mandi sebelum solat istisqa, sebelum solat minta hujan. Mandi sebelum solat gerhana bulan, gerhana matahari. Pentaklik kitab kita ini, Profesor Dr. Mustafa Bora menyebut bahawa dia kata tak ada dalil kepada semua ini, tetapi ada dalil umum, iaitulah ijtima'. Secara umumnya mana-mana perhimpunan disunatkan mandi, dikiaskan kepada solat raya dan solat Jumaat. Mandi sempena solat raya, mandi sempena solat Jumaat, yang disyariatkan secara berjamaah. Jadi mana-mana perhimpunan lah, hatta perhimpunan yang orang kata perhimpunan sama ada yang diharuskan ataupun disunatkan ataupun digalakkan ataupun dianjurkan, yang disyariatkan, maka digalakkan kita mandi. Kemudian mandi setelah memandikan jenazah. Ini yang kedua sebenarnya yang kita kata tadi, yang khilaf ulama di kalangan mazhab, sama ada yang mewajibkannya ataupun menyebutnya sebagai mandi sunat. Ya, mazhab kita Syafi'i menganggap mandi ini sunat, iaitulah mandi kepada orang yang memandikan jenazah. Kalau ikut lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Al-Khamsah ialah Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibn Majah, dan juga Imam Ahmad sebelumnya dalam Al-Musnad. Dan dalam Sunan Tirmizi disebut hadis ini hasan. Man ghassala maitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi, ya. Wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang tanggung jenazah, maka hendaklah dia berwuduk. Jadi kalau ikut lafaz tu falyaghtasil, hendaklah dia mandi, seolah-olahnya wajib. Perintah Nabi tidak bererti wajib, dia kata, berdasarkan hadis yang lain. Dia kita nak memalingkan daripada makna wajib kepada makna sunnah ataupun makna harus, kena ada dalil. Dia panggil dalilun sarif, dalil yang memalingkan daripada makna asal wajib kepada makna lain, sunnah ataupun harus. Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh. Nabi kata tak wajib mandi jika kamu memandikan orang mati kamu. Jadi tak wajib, Nabi kata. Jadi fahamlah kita bahawa hadis yang seolah-olah dipahami wajib itu sebenarnya tidak wajib. Daripada mana datang? Daripada jam'ut turuq, dia panggil. Jam'ut turuq, himpun jalan-jalan hadis dan himpun riwayat-riwayat lain. Majmu'ur riwayat. Ini istimewa mazhab kita Syafi'i. Mazhab yang ramai ahli hadis, ramai ahli takhrij. Maka in amkanal jam'u fal jam'u, lagi boleh himpun, sebanyak-banyak himpun, kita himpun dulu dan kita beramal dengan semuanya. Al-i'mal khairum minal ihmal, orang kata. Beramal dengan semua lebih baik daripada kita amalkan sebahagian dan kita abaikan sebahagian. Setengah mazhab dia ambil sebahagian, dia mengabaikan sebahagian. Dia ambil yang fal yaghtasil, wajib mandi.
Hadis yang kedua ni dia kata dhaif, macam-macam alasan, ya. Mazhab kita Syafi'i lagi boleh beramal dulu. Jadi yang dipahami yang pertama tu falyaqtasid ila sunat. Yang kedua tu betul, iaitu dah tidak wajib. Tidak wajib dengan sunat sama maknalah. Jadi dia taufiq bainal adillah, bagaimana dia memurnikan di antara dalil-dalil yang zahirnya bertentangan, zahirnya macam bertarung, macam bertentang. Ini kebetulannya istimewa Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i ini kehebatannya. Orang panggil dia Nasirus Sunnah, pemenang dan pembantu dan pemberi penjelasan kepada sunnah-sunnah yang keliru. Dan dia tinggalkan kepada kita kitab dalam tajuk itu. Antara kitab Imam Syafi'i tajuknya Ikhtilaful Hadis. Hadis-hadis yang zahirnya bercanggah. Lalu bagaimanakah dimurnikan? Ini antara kitab Imam Syafi'i istimewa Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketujuh, mandi orang kafir yang baru masuk Islam. Jadi orang kafir yang baru masuk Islam disunatkan mandi, ya. Dibawa kepada kita kisah Qais bin Asim. Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam. Qais bin Asim iaitulah seorang sahabat yang datang bertemu Nabi SAW bersama dengan kabilahnya Bani Tamim pada tahun 9 Hijrah. Tahun 9 dalam sirah kita dikenali sebagai Amul Wufud. Kita sirah Nabi ni daripada tahun 1, ni sempena Hijrah, orang kata Hijrah Nabi kita tahun 1 sehingga tahun 10. Tak banyak. Setiap tahun tu ada nama tu. Kita jangan buat, dah ingatlah. Comel kita ingat, ya. Tahun 1 Hijrah, tahun 2, tahun 2 ni orang kata tahun Badar lah. Tahun 3 tahun Uhud. Sehinggalah apa lagi, ya. Tahun 5 tahun Khandaq. Tahun 7 tahun tahun 6 tahun Hudaibiyah, ya. Tahun 7 tahun pembukaan Khaybar. Tahun 8 tahun pembukaan kota Mekah. Tahun 9 ialah Amul Wufud. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tahun 8 Fatah, pembukaan kota Mekah. Tuhan kata kamu akan melihat manusia akan masuk Islam berpuak-puak, berkabilah-kabilah, berbondong-bondong. Itu tahun 9 Amul Wufud. Tahun 10 Amul Wada', tahun selamat tinggal, Hajjatul Wada'. Tahun 11 tahun kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bulan 3 orang kata Rabiul Awal, ya. Jadi Amul Wufud, tahun rombongan datang bertemu Nabi SAW. Antara rombongan yang datang ialah rombongan Bani Tamim. Dipimpin oleh tuan kita ini, iaitulah Qais bin Asim. Nabi kata, hadza sayyidu ahlil wabar. Nabi kata, ini penghulu penduduk yang duduk dalam khemah. Hak duduk dalam khemah, hak ni dah tok mulunya. Pina randah ni. Belunta tengah pada pasir, ya. Dan dia terkenal dengan satu sifat semula jadi yang disayangi Nabi SAW. Namanya Al-Hilm, iaitulah penyantun. Dia ni ialah, kita tahu Arab Badawi ni ramah kasar, ramah degil, ramah orang kata
keras, hati keras, lidah pun keras, dan tindak tanduk pun kasar, ya. Man bada jafa, orang Arab kata, siapa yang duduk di padang pasir dia jadi kasar, duduk kapung, duduk darat dia jadi keras, kasar. Tapi dia ni pelik, dia ni terkenal dengan hil, penyantun, tenang maknanya, sabar, tertib terning, dia ni, ya. Dia masuk Islam tahun 9 Hijrah, setahun sebelum wafat Nabi SAW. Dia kata, apabila aku menganut Islam, Nabi suruh aku mandi. Bukan mandi teruk sikit lah, tak tahulah, kerana degil sangat ni, pok-pok mari tahun 9 ni, pok-pok lambat belakang ni, lambat masuk Islam. Orang panggil orang yang Islam selepas pembukaan kota Mekah. Dalam Quran menyebut tentang kelebihan orang yang Islam sebelum buka kota Mekah dan orang yang Islam selepas pembukaan kota Mekah. La yastawun, tidak akan sama di sisi Tuhan. Orang yang Islam sebelum pembukaan kota Mekah dan Islam selepas melihat kemenangan Islam. Jadi Nabi suruh dia mandi, tengok macam mandi jenazah dah. Mandi dan campur dengan daun sidir, daun bidara, ya. Tapi adakah mandi ni wajib? Kalau tengok Nabi suruh tu macam wajib. Tapi ulama kita menyebut bahawa dia tidak wajib. Antara dalil tidak wajibnya ialah ramai lagi orang masuk Islam selain daripada dia. Tahun tu pun tahun 9 ramai lagi orang masuk Islam, dan tak ada sebutan sebahagiannya bahawa Nabi SAW memerintahkan untuk mereka mandi. Jadi menunjukkan bahawa perintah Nabi kepada Qais bin Asim dan mereka yang pernah disuruh Nabi SAW untuk mandi apabila masuk Islam, ini tidaklah wajib, sunat saja. Kemudian ke-8, ke-9, iaitulah mandi setelah sembuh daripada penyakit gila, mandi setelah sedar daripada pengsan. Dalilnya ialah mandinya Nabi kita SAW setelah sedar, segar daripada pengsan. Nabi kita tak pernah gila lah, waliyazubillah, la samahallah, dan tidak akan berlaku lah, kita kata asamahallah, Tuhan jaga Nabi kita. Tapi betul Nabi kita pengsan, Nabi kita pernah pengsan. Jadi ini ujian Tuhan kepada Nabi kita SAW. Pengsannya ialah kerana terlalu teruk demam, dan terlalu teruk terganggu kesihatannya, dan katanya racun Yahudi. Sebab itulah khilaf ulama, Imam Nawawi sendiri menyebut khilaf ulama tentang kematian, kewafatan Nabi kita SAW. Adakah dia kewafatan biasa ataupun kewafatan syahid, kerana dibunuh. Kerana saat kewafatan Nabi mari semula kesan racun Yahudi yang berlaku tahun 7 Hijrah di Khaybar. Nabi masa buka kota Khaybar 3 tahun sebelum kewafatannya, Nabi kita diracun. Diracun dengan kambing salai yang diracun oleh perempuan Yahudi. Jadi kesannya ialah pada saat kewafatan, tubuh lemah, orang kata mari semula, tidak tahan. Body Nabi kita SAW mari semula keracunan. Nabi kata, aku terasa racun yang aku makan daripada daging perempuan Yahudi. Jadi sehingga pengsan, bangun, Nabi tengok tu, Nabi kita SAW. Mula-mula dia tanyanya, as-sallan nas. Tengok bangun daripada pengsan, mula-mula sekali tanya, semayang dah ke? Orang semayang dah ke? Dia tanya, ya. Tengok, ya. Ini jiwa Nabi kita SAW lah, terlekat dengan semayang. Dia kata, belum lagi. Orang tunggu engkau. Lalu dia minta dimandikan, dia mandi. Tapi lepas mandi pengsan pula, ya. Jadi menunjukkan ada mandi kepada orang yang baru sedar daripada pengsan, dan dikiaskan kepada orang yang baru segar daripada gila, ya. Dan seumpamanya lah. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.